Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa lagi bagi siaran Garasi yang kedua petang ni. Kerana sesi pukul 3 tadi, kita bersama Islamic Relief Malaysia. So, seperti mana yang saya umumkan sebelum tutup sesi dengan Islamic Relief tu, kita akan kembali pada pukul 4.45 sekarang untuk naikkan lelongan bagi 3 helai baju Hawaii dengan harga RM80 dan 4 helai baju baseball dengan harga RM80. Tapi setnya tak banyak, baju baseball hanya ada 20 set, baju Hawaii sekitar 30 set. Saya akan naik fast je untuk saudara Lok, kerana ini adalah kita nak habiskan betul-betul lah. Daripada Hawaii yang semalam kita jual 3 helai 70, hari ini jadi 4 helai 80. Baju ni daripada 2 helai 80 ada jadi 3 helai 80. Baju-baju Hawaii untuk saudara Lok. Cuma saya boleh bagi tahu, kata baju baseball hanya ada saiz 20 dan 21. Baju-baju Hawaii insya-Allah ada 20 sampai 23 saiz dia. Supaya saudara boleh lock, dan kemudian saya akan fly lah beberapa item yang saudara nak. Sebelah saya masih ada lagi baju-baju baseball terpilih. Yang ni adalah yang player issues yang orang lock tapi kita gagal hubungi mereka yang lock. So ada dalam 7-8 helai saya akan naikkan fly dengan harga, kalau saiznya sama saya bagi 2 helai 100 je. Kalau saiznya tak sama, selai 60 ataupun RM70 mengikut kualiti. Sebab ini adalah player issues yang dijual dalam bentuk item sebelum ni. Saya mengucapkan terima kasih pada mereka yang semalam membantu kempen IRM dengan 53 lock semalam, berarti 5,300. Kita menjual 53 set apron, baju dan juga buku mengenai pengalaman kemiskinan di Somalia. Satu set tu semua 100, malam 53 orang lock. Sesi petang tadi sejam bersama IRM ada 12 orang lock, dan malam ni kita ada sesi bersama Saujana. Saya harap kita dapatlah sekurang-kurang lagi 30 atau 40 lok malam ni untuk membolehkan mereka memungut tunai dengan 120 lok, berarti kalau ada 12,000 wang tunai yang mereka peroleh. Garasi pun dah membuat komitmen untuk menyumbangkan, kerana derma bulanan Garasi adalah RM4,000 sebulan kami peruntukkan untuk derma. Maka untuk bulan Mac ni kesemua akan diberi pada ARM kerana mereka menjadi rakan siaran kemanusiaan Garasi TV. Petang tak banyak kita nak update, cuma berhati-hati dengan cuaca panas yang luar biasa. Isu-isu dunia pun banyak. Kita akan pergi pada minggu depan je, kerana kita pergi mulai minggu depan je, kerana besok malam ni dengan RM, besok kita akan mula rally untuk kempen buku, kerana kempen 48 jam buku akan bermula pada hari Jumaat malam dengan saudara Pian Habib akan memulakan pelancarannya pada hari Jumaat malam. Kemudian kita akan ada rally jualan bandel hingga pukul 3 pagi. Apabila Abang Pian memulakan siarannya pukul 9, kemudian jualan yang saudara boleh ambil daripada bandar, daripada garasi dan juga daripada seller jemputan hingga pukul 3 pagi. Kemudian pada hari Sabtu, saudara akan menghadapi lagi pesta dengan 10 hingga 12 tengah hari adalah jualan bandar, 12 hingga 1 kita bersama dengan penerbitan buku Caterpillar. Kemudian bermula pukul 2 petang hingga pukul 6 petang kita ada rally buku. Malam bermula pukul 8.30. Sampailah pukul 12.30 kita akan ada rally buku, dan sambung lagi sampai ke pukul 4 pagi setiap hari selama 48 jam bagi hari Jumaat dan hari Ahad malam ni. Hari Jumaat, Sabtu dan sampai ke Ahad kita akan rally hingga pukul 3 pagi. Campur aduk jualan buku dan juga jualan bandar, tapi kita ada slot jualan buku adalah 10, slot jualan bandar juga adalah 10. Ini membolehkan stream ni berjalan. Bagi waktu-waktu yang free stream, kami hanya akan naikkan poster-poster kempen mengenai buku yang patut anda beli. Kerana banyak senarai mereka yang akan hadir dalam sesi rally buku ni. Antaranya dimulakan oleh Pian Habib, kemudian kita ada Tan Sri Johan Jaafar, kita ada saudara A. Wahab Hamzah, pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Pantai Timur dan pakar filem Malaysia. Kita ada saudara Azmi Hassan, geostrategis dan pakar politik dalam hubungan antarabangsa. Dia akan hadir untuk menjual buku yang paling saudara cari, iaitu Joe Low, Crisis $1 Billion Man tu. Kita jual dalam versi cetakan bahasa Malaysia. Saudara boleh dapat itu buku yang saya rasa paling laris sebab buku tersebut akan dijual dengan buku warkah Pak Bidin dengan harga RM80 saja. Kemudian yang menarik, kita ada juga sesi untuk memperkatakan mengenai novel klasik Rusia oleh Yue Haji Sa'ari bersama dengan bukunya sendiri itu Hanyut. Tan Sri Johan akan hadir untuk bercakap mengenai novel Salina, kalau tak salah saya. Tan Sri Johan akan hadir. Ada banyak tu, Tan Sri Johan, semua tamu yang kita bawa tu, dengan Dr. Lim Sritin akan bercakap mengenai Osman Awang, dan kita akan menjual buku Osman Awang.
Jadi sertai rally kita, simpan stamina anda untuk bersama dengan rally yang akan bermula pada Jumaat malam tepat pukul 9 bersama Pian Habib, dan pada malam tersebut kita akan habis pukul 3 pagi. Hari Sabtu kita akan bermula 10 pagi, hari Ahad kita akan bermula 10 pagi dan berakhir pada pukul 3 atau 4 pagi. Kami akan naik banyak juga gundi garasi sepanjang rally ini. Selain ITBM membawa ITBM, Nuha Buku dan juga Caterpillar membawa combo-combo lelong buku mereka, kerana konsep rally ini adalah jualan murah. Jadi garasi juga akan terjebak untuk membuat jualan murah bagi membolehkan streaming 48 jam ini saudara nikmati bukan saja buku-buku murah daripada berkualiti tinggi. Garasi juga akan membuka gundi bagi rally ini untuk membolehkan saudara mendapat barang-barang yang saudara cari, t-shirt collar bulat, t-shirt collar T, semua kami akan turun dengan semangat menyertai festival stream 48 jam dengan barang berkualiti, harga murah. Jadi itu yang saya boleh announce. Poster akan naik besok untuk saudara melihat jadual detail tentang rally buku 48 jam ni. Kerana malam ni je kita ada tamu, besok kita tak ada tamu, tetapi mulai Jumaat, Sabtu dan Ahad kita akan dipenuhi tamu bermula daripada pagi, tengah hari, petang dan malam. Okey. Kita ada berapa angka sekarang, Min? 179 nak minta share. Lately saya tengok agak perlahan kita punya sesi sebelah petang. Tapi tak apa, petang ni saya nak naik barang lelong je. Mudah melelong barang kalau penonton berada pada paras 300. Supaya kita tak spam. Bagaimanapun saya akan cek, share dengan saudara lah berapa benda tentang apa yang telah kita capai minggu ni. Walaupun semalam apabila Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan lanjutan PKP di 4 negeri bertambah dengan Perak negeri 9. Totalnya saya rasa ada 8 negeri yang akan melalui PKP ni. Manakala negeri-negeri yang lain kekal dengan PKP bersyarat. Ramai yang menaikkan emoji marah kerana rentas negeri masih tidak dibenarkan. Tapi kita tengok keputusan sekarang, semalam, kalau kita tengok kesan daripada pelaksanaan COVID ni, pelaksanaan PKP bersyarat ni, PKP ni dan PKP bersyarat di negeri-negeri, kita berjaya mencapai R0 kita turun kepada 0.8 tu dengan 1,555 jangkitan. Kes sembuh kekal tinggi 2,528, kematian 6, jumlah kes aktif hanya tinggal 24,563. Kalaulah PKP ini disambung lagi dan kita berjaya menurunkan R0 kita pada 0.4, iaitu di bawah angka jangkitan 200. Makan masa tuan-tuan. Tuan-tuan kena lihat kadar jangkitan dan juga potensi penyembuhan, pemulihan. Kerana ini yang akan mempengaruhi kita, terutama untuk meyakinkan masyarakat antarabangsa betapa seriusnya Malaysia memerangi COVID-19. Kerana saudara tahu apa yang berlaku di Jerman, di United Kingdom, bagaimana kes ini menjadi teruk di Amerika Syarikat adalah kerana apabila kerajaan memilih untuk mendengar tekanan masyarakat yang mahukan sektor sosial dibuka, menjadikan Amerika melalui krisis yang panjang hampir setahun dengan kadar jangkitan yang kekal tinggi, melebihi angka 1 juta sebulan. United Kingdom masih lagi dalam lockdown. Kalau saudara lihat, lockdown pernah dibuka bagi beberapa acara sukan dan acara sosial. Kini lockdown sepenuhnya dikenakan kembali di United Kingdom. Itali masih lagi bertempur dengan keadaan naik turun jangkitan, masih dalam sebagian negara yang kritikal. Apa yang boleh kita tawarkan sekarang ni adalah apabila dunia mula membuat suntikan COVID yang bermula daripada Disember dengan dipelopori oleh United Kingdom sebagai negara pertama di dunia yang melaksanakan suntikan Pfizer. Manakala di Asia, di rantau Asia, Singapura memulakan kempen pertama dengan menggunakan suntikan Pfizer juga. Indonesia kemudian menurutinya lebih awal dengan menggunakan suntikan Sinovac daripada China. Manakala Jepun seminggu lebih lewat daripada kita telah memulakannya suntikan di peringkat vaksinator pada minggu lepas. Jepun baru nak memulakan pada minggu ni, hari Isnin lepas Jepun memulakan suntikan. Jadi kalau saudara nak tanya lewat dan cepat, yang paling penting bukan lewat dan cepat, yang paling penting adalah disiplin kita. Kerana saudara harus tahu walaupun suntikan bermula sekarang, dia hanya membabitkan 500,000 mereka yang berada dalam barisan depan. Suntikan, berita baik adalah hari ini Malaysia telah meluluskan Sinovac dan AstraZeneca. Berarti secara perundangannya, walaupun dia bukanlah kelulusan regulatory Kementerian Kesihatan Malaysia dalam bentuk pukal, tetapi kelulusan kecemasan telah diberikan. Berarti Pfizer, Sinovac, Pfizer
BioNTech. Syarikat Pfizer adalah daripada Amerika, makmal kajiannya adalah BioNTech daripada Jerman, kelangnya adalah daripada Belgium. Manakala AstraZeneca adalah daripada United Kingdom, makmalnya adalah Oxford University dan kilangnya adalah di London. Manakala Sinovac dikeluarkan oleh BioNfarm, sebuah syarikat swasta di China, makmalnya juga adalah di Beijing. Itu antara 3 yang telah kita luluskan dan kita menanti berita baik untuk mendengar bila kita akan meluluskan vaksin yang keempat keluaran dari Amerika, iaitu Moderna AS, dan satu lagi vaksin yang diiktiraf sebagai antara yang terbaik di dunia, iaitu Sputnik 5 keluaran Rusia. Sekiranya 2 lagi jenama vaksin ini diluluskan oleh bahagian regulatory Kementerian Kesihatan Malaysia, berarti Malaysia akan memiliki 5 vaksin daripada senarai 5 yang terbaik di dunia. Jadi saudara jangan risau, tak perlu menjadi panik kerana apabila suntikan awam yang pada jadual awalnya pada Mei tetapi akan bermula pada April, berarti pada bulan depan saja ramai daripada mereka yang berada dalam kelas mobility, iaitu 9.4 juta orang warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, dan mobility mereka yang mempunyai penyakit kritikal yang terdedah kepada jangkitan COVID-19 ke paras bahaya. Berarti orang ni kalau dijangkiti mereka terus saja jump up ke bahagian tahap 3, 4 dan 5. 3 dan 4 dan 5 telah memerlukan rawatan hospital, 4 memerlukan rawatan ICU, dan 5 biasanya sangat kronik. Berarti golongan ini 9.4 juta orang akan mula disuntik pada bulan April dan kemudian bertindih dengan golongan 18 tahun ke atas, iaitu kelas seperti kita ni yang bebas daripada mobility. Kita akan mula disuntik pada bulan Mei. Jadi pertindihan suntikan akan berlaku banyak kerana semua vaksin ini adalah vaksin 2 suntikan. Jadi dengan lebih 600 lokasi yang kerajaan sediakan, serta 7,000 vaksinator, iaitu mereka yang diberi tanggungjawab untuk menyampaikan suntikan, jangkaan kita akan boleh menerima 140,000 suntikan sehari. Dengan stok vaksin yang mula terbang daripada China telah tiba dengan keupayaan satu penerbangan menghasilkan 300,000 vaksin, dan 300,000 vaksin kemudiannya akan dibotolkan oleh Pharma Niaga bagi membolehkan 150,000 suntikan dibuat. Berarti dalam masa 10 hari kita akan boleh menerima bekalan daripada China dengan stok untuk suntikan 1.5 juta orang. Berarti kalau jadual ini berjalan dengan baik dan berdasarkan kepada prestasi antarabangsa, di mana hingga hari ini jadual vaksin yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat yang diluluskan ni, terutama Pfizer, berjaya menempati jadual. Pfizer berjaya menempati jadual suntikan yang ditempah di Amerika, di Eropah dan juga di Kanada. Kita rasa tidak akan ada isu besar untuk menerima vaksin daripada Amerika ni. Rekod vaksin Sinovac juga berjalan dengan baik kerana Sinovac adalah pembekal utama dan pembekal tunggal setakat ini di Indonesia. Mereka membekal kepada Indonesia dengan jumlah yang banyak kerana Indonesia juga telah memula suntikan lebih awal daripada kita, iaitu pada bulan Januari. Sinovac yang disuntik di Indonesia tiada kes setakat ini dilaporkan yang pelik-pelik. Berarti walaupun ramai orang cuba membandingkan status Sinovac dengan tahap kepulihan 76% dan Pfizer dengan tahap kepulihan 95%, ramai meletakkan Sinovac sebagai vaksin kelas 2. Kononnya akan disuntik pada rakyat Malaysia yang juga warga kelas 2. Ini adalah tidak tepat. Untuk pengetahuan anda, Indonesia telah menyuntikkannya hingga hari ini. Tiada laporan pelik-pelik mengenai vaksin COVID-19 di bawah jenama Sinovac China yang digunakan secara meluas sebagai vaksin utama untuk Indonesia. Untuk pengetahuan saudara juga bahawa vaksin Pfizer telah mencapai pencapaian yang luar biasa, di mana dengan satu suntikan saja vaksin ini berjaya meningkatkan kesan imunisasi pada 92%. Satu rekod yang luar biasa. Rekod ini tak pernah ditemui ketika ujian klinikal ke atas 46,000 sukarelawan dijalankan di 6 buah negara, iaitu di Amerika Syarikat, di Brazil, di Afrika, di Jerman, di United Kingdom dan juga di Jepun. Ketika 46,000 sukarelawan dunia disuntik, vaksin Pfizer tidak pernah menampakkan keberkesanan hingga mencapai tahap 92% imunisasi ketika suntikan pertama. Tetapi apabila vaksin ini dikeluarkan dalam pasaran komersial, kejutan telah ditemui di mana keberkesanan vaksin ini sangat tinggi, menjadikan satu suntikan yang sudah memadai untuk 92%, tetapi pakar antarabangsa mengatakan bahawa semua negara yang menggunakan vaksin Pfizer harus mengikuti ujian keputusan klinikal tahap 3, iaitu kekal dengan 2 suntikan vaksin. Jadi bersedia tuan-tuan untuk memasuki era baru, iaitu suntikan vaksin. Bagi mereka yang disuntik, kita akan menyertai apa yang kita sebut sikap tanggungjawab nasional, teamwork nasional. Berarti saya jelaskan kepada saudara, dia adalah perkara yang mudah saja. Sikap penting diri sendiri, sikap kenegaraan dan juga kemasyarakatan kita diuji apabila kita mau menyertai kelompok imunisasi.
Sama ada saudara anti vaksin tu bukanlah perkiraan kita di Malaysia ni. Orang-orang yang anti ni sentiasa dilahirkan, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Gotong royong pun dalam satu blok pun kita ada kumpulan keras kepala atau kumpulan si degil anti vaksin ni. Kalau kita nak bersihkan masjid pun ada saja golongan yang anti membersihkan masjid. Jadi tak payahlah kita ambil berat tentang orang-orang yang bersifat anti ni. Tetapi bagi kita yang memilih untuk bernegara dan menunjukkan kita semangat patriotik kita, tuan-tuan, di mana kalaulah nenek moyang kita mengangkat senjata menentang penjajah untuk memastikan negara ini merdeka, generasi kita hanyalah perlu mengangkat persetujuan untuk disuntik bagi memelihara negara ini daripada wabak jangkitan dan seterusnya mengkategorikan Malaysia sebagai negara contoh di mata dunia, sebagai negara hijau yang paling mudah sekali melaksanakan vaksinisasi kerana sokongan rakyatnya. Kerana sifat ini kemudiannya akan mempengaruhi dunia untuk melihat potensi negara ini juga mempunyai negara kekuatan untuk pulih selepas ekonomi COVID-19 merudum, kerana rakyatnya kelihatan bermentaliti sangat ingin bergerak ke depan. Jadi itu nasihat saya pada saudara, jangan pedulikan kumpulan anti vaksin. Pendegil-pendegil anti vaksin akan datang dengan segala macam dalil, tuan-tuan. Kerana orang-orang bermasalah ni, kita panggil kumpulan anti sosial ni, tuan-tuan. Kalau kita pergi kepada golongan anti vaksin dan kita kaji personaliti dia, semua ni mangkuk-mangkuk anti sosial, tuan-tuan, yang memang tak boleh bergaul secara bermasyarakat. Jadi mereka akan mencari saja apa saja dalil untuk melindungi kepentingan diri mereka dan mempengaruhi kita untuk berada dalam dalil kita, dalam dalil mereka. Tapi saya balik beginilah, tuan-tuan. Cukuplah kita menyesal. Kerana ketika Tok Janggut, Datuk Bahaman dan juga Mat Kilau berjuang menegakkan kemerdekaan, ramai yang menolak untuk menyokong mereka. Mereka menjadi kumpulan minoriti yang mati di garisan perjuangan ketika majoriti orang Melayu masih reda untuk berada di bawah penjajahan Belanda, di bawah penjajahan Inggeris. Cukuplah, tuan-tuan, kita melihat sejarah berapa kerat orang kita bangkit, tentera angkatan tentera kita yang meninggal dan korban di garisan peperangan untuk memastikan negara ini aman, dan kita kekal dengan mengatakan bahawa kita juga akan menjadi sebahagian daripada sejarah tersebut apabila kita memilih untuk menjadi warga negarawan. Maksudnya kita warga dan negarawan yang menyediakan tubuh kita untuk divaksin bagi membolehkan imunisasi kelompok dapat dibentuk, dan Malaysia akan melonjak sebagai garis imunisasi yang tinggi, kerana saya berharap kerana jangkaan kerajaan adalah 70% daripada rakyat Malaysia boleh disuntik dengan vaksin ini menjelang Disember tahun 2021, kita berjaya membuktikan kepada dunia Malaysia tersenarai antara negara yang terbaik dari segi komitmen rakyatnya untuk menerima vaksin COVID-19. Sebab sebelum ini, Fitch Rating telah menyenaraikan Malaysia sebagai 10 negara yang akan paling cepat tumbuh selepas COVID-19 berkembang, selepas era ekonomi post-COVID-19. Begini, tuan-tuan, kalau kita nak kekalkan, kita kekal dalam 10 negara yang dianggap tempat paling maju akan berkembang selepas COVID-19 ni, buktikan juga bahawa rakyat juga bersedia untuk menjadi warga yang telah pun divaksinkan, sebagai menunjukkan komitmen kita. Apabila majoriti rakyat divaksinkan, pergerakan virus akan menjadi terkekang, negara berada dalam keadaan selesa untuk menggerakkan ekonomi. Pelabur pun tahu bahawa dia masuk melabur tidak akan ada PKP dan pelbagai sekatan, kerana imunisasi kelompok di Malaysia berjaya dicapai dengan tahap 1, iaitu apabila kita menyasarkan 70% rakyat untuk divaksinkan menjelang Disember 2021, 70% rakyat Malaysia berada dalam kumpulan vaksin. Ini nasihat saya saja, sebab palatau degil ni, tuan-tuan, daripada zaman dulu lampau kita dah ada sikitol dan juga apa sikitol dalam sejarah orang degil Melayu. Ini telah wujud lama, tuan-tuan. Jadi kita anggap saja biarlah si Kito dan juga si Luncai ni terus kekal saja untuk terjun dengan labu-labunya. Tetapi bagi kita yang ingin menjadi warga negarawan, pilih saja sertai kempen ni sebagai tanda. Tuan-tuan, bila ada gotong royong, tuan-tuan, sebagian daripada kita tak suka sampah dan kotoran. Tapi kita kena turun untuk menunjukkan kita adalah warga setempat yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Kita kena tunjuk muka supaya orang tak kata kita bodoh sombong. Orang tak kata kita monyet di tengah taman. Berada di tengah-tengah masyarakat tetapi bersikap seperti monyet. Kita memilih untuk bergotong royong dalam kerja sosial bagi membuktikan kita sebahagian daripada entiti masyarakat, dan sekarang kita memilih untuk menyertai vaksin bagi membolehkan kita menjadi sebahagian daripada entiti pemulihan negara ini untuk kekal sebagai negara bebas daripada jangkitan COVID-19, insya-Allah. Itu saja yang saya update pada saudara hari ini dengan sedikit nasihat supaya menganggap bahawa ini masa berjuang. COVID-19 adalah satu peperangan. Kita berjuang seperti mana Datuk Bahaman, Datuk Majalela menentang penjajahan Inggeris untuk memerdekakan bumi tanah Melayu. Kita berjuang seperti mana demonstrasi orang Melayu bangkit untuk mempertahankan hak Raja-Raja Melayu ketika orang British cuba menugurkannya pada tahun 1946. Kita bangkit menentang hal tersebut, dan sekarang pada tahun 74, para tentera terkorban
ketika ingin menghapuskan komunis dalam op besar-besaran sepanjang darurat 1974 hingga 1989, dan sekarang tiba giliran kita, generasi yang akan memberikan pengorbanannya kepada negara untuk memerangi COVID-19 hanya bersedia untuk menerima 2 suntikan vaksin.